Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program transisi tahun 1 2022-2023 buat kali ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui. Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum. Seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Mudah-mudahan maklumat yang diberikan dapat membantu anak murid kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah kami, begitu juga anak-anak murid kami, sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah merupakan fardu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari sebarang kesulitan sepanjang program ini berlangsung. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min syarril asqam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ibu bapa penjaga yang saya hormati sekalian dan semua murid tahun 1 yang saya kasihi sekalian. Selamat datang ke program transisi tahun 1 sesi 2022-2023 kepada semua murid tahun 1 ke Sekolah Kebangsaan Astana. Saya selaku guru besar mengucapkan tahniah kepada ibu bapa yang anak-anaknya berjaya memasuki ke alam persekolahan sebenar, di mana sebelum ini mereka berada di prasekolah ataupun tadika. Sama-samalah kita berdoa semoga anak-anak kita diberi kesihatan yang baik dan dijauhkan daripada virus COVID-19. Untuk makluman ibu bapa penjaga yang saya hormati sekalian, pihak sekolah memang mengikut SOP 3.0 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk makluman ibu bapa yang saya hormati sekalian, murid-murid tahun 1 yang berjaya masuk ke sekolah ini pada tahun ini adalah seramai 78 orang. Sekaligus menjadi warga sekolah ini untuk tempoh 6 tahun akan datang. Diharapkan anak-anak murid yang belajar di sekolah ini akan menjadi murid yang terbaik, insya-Allah.
Program transisi ini amat penting untuk anak-anak kita agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di sekolah. Ianya bertujuan seperti berikut, iaitu pertama, murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat. Kedua, guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran secara formal. Ketiga, meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah dengan gembira dan tanpa banyak masalah. Dan yang keempat, membantu semua murid tahun 1 yang datang dari latar belakang, pengalaman dan sosioekonomi yang berbeza dapat memulakan proses pembelajaran di tahun 1 melalui tahap pencapaian yang hampir sama. Itulah tadi 4 tujuan utama program transisi tahun 1 diadakan. Pada minggu depan, 21 Mac, anak-anak kita akan memulakan hari persekolahan rasmi untuk tahun 2022-2023 ini. Program ini diadakan selama 4 minggu sehingga 15 April 2022. Para ibu bapa usah risau ataupun bimbang. Memahami kedudukan anak-anak kita di tahun 1 ini, para guru dan murid di kelas yang lebih tinggi akan membantu anak-anak kita supaya dapat membiasakan diri dengan perjalanan serta proses pembelajaran di sekolah. Ibu bapa yang saya hormati sekalian, untuk berjaya dan untuk cemerlang, kita tidak boleh hanya serahkan perkara ini kepada anak-anak dan guru di sekolah sahaja. Sebagai ibu bapa juga perlu sentiasa melibatkan diri dan memantau pelajaran anak-anak kita. Anak-anak perlu menyiapkan diri untuk belajar. Guru sentiasa bersedia memberikan pendidikan yang terbaik dan kita ibu bapa perlu sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada anak-anak kita. Kita juga sebolehnya perlu melibatkan diri dalam aktiviti sekolah sama ada melalui penyertaan PIBG, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Saya mengalul-alulkan komitmen ibu bapa untuk bersama membantu sekolah demi mencapai tahap optimum melalui peranan yang kita boleh mainkan. Sebarang sumbangan sama ada melalui buah fikiran, material, juga penyertaan dalam aktiviti amatlah dihargai. Akhir kata, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa penjaga yang saya hormati sekalian, saya mengharapkan kita sama-sama dapat memastikan kecemerlangan sekolah ini demi kecemerlangan anak-anak kita. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan dengan sukacitanya saya merasmikan program transisi tahun 1 sesi 2022-2023. Dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hasbi, penolong kanan pentadbiran SK Astana. Yang saya hormati yang berusaha Puan Guru Besar Puan Aida Katina binti Abdul Hamid, barisan penolong kanan, guru penyelaras Majlis Transisi yang diketuai oleh Ustazah Isufia dan dibantu oleh rakan-rakan guru kelas tahun 1 yang lain, Cikgu Halina dan Cikgu Norimah, dan seterusnya semua guru-guru SK Astana
yang saya turut hormati ibu bapa dan yang saya kasihi anak-anak murid tahun 1 yang bakal melaporkan diri pada hari Isnin ini nanti, 21 Mac. Okay. Terlebih dahulu tahniah diucapkan buat anak-anak kerana telah berjaya menyelesaikan proses pembelajaran di peringkat prasekolah. Jadi pada tahun ini, bulan 3 ini, anak-anak akan meneruskan pengajian di tahun 1 di SK Astana, dan cikgu berharap anak-anak dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. Kalau sebelum ini mungkin anak-anak lebih banyak berada di dalam satu bilik darjah, tapi mungkin pada peringkat ini nanti anak-anak akan melakukan pelbagai aktiviti sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Satu perkara yang cikgu ingin kongsikan bersama anak-anak dan juga ibu bapa, perkara yang penting apabila anak sudah memasuki tahun 1 ini ialah proses penyesuaian diri. Jadi sebab itulah kita di sekolah melaksanakan program ini selama 4 minggu, bermula daripada sesi persekolahan tahun 2022-2023, supaya anak-anak tidak terkejut dengan senario, dengan suasana yang berbeza dengan apa yang mereka telah lalui semasa berada di prasekolah. Jadi satu perkara yang cikgu ingin tekankan buat anak-anak iaitu kemahiran berkomunikasi. Menyentuh tentang kemahiran komunikasi pada hari ini, ia merupakan satu elemen penting dalam proses pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan kanak-kanak. Komunikasi ini kalau kita tengok sebenarnya dia merupakan salah satu asas murid untuk berhubung dengan rakan-rakan yang berada di sekitar mereka. Melalui perhubungan seperti ini, murid-murid dapat mengembangkan atau meningkatkan keupayaan intelektual dalam diri mereka untuk mengembangkan kemahiran-kemahiran yang lain yang terdapat dalam proses pembelajaran dan pengajaran pada hari ini. Contohnya daripada komunikasi itu dapat melahirkan aktiviti kolaborasi, pencabahan idea dan sebagainya. Jadi cikgu berharap anak-anak dapat menggunakan kemahiran asas ini untuk menyesuaikan diri semasa proses transisi ini nanti. Selain itu, di sini cikgu juga ingin menyentuh mungkin anak-anak nanti dan juga ibu bapa bagi yang baru pertama kali yang mempunyai anak yang berada di tahun 1 akan berjumpa dengan istilah-istilah yang mungkin tidak digunakan semasa anak-anak ini berada di peringkat prasekolah. Contohnya penggunaan istilah penilaian, bilik darjah, dan yang terkini untuk SK Astana kita telah dilibatkan sebagai salah satu kelompok yang terawal dalam program PLAN. PLAN ini adalah singkatan bagi program literasi dan primary literasi and numeracy, yang mana dalam program ini ia menekankan murid untuk menguasai kemahiran membaca dan juga mengira. 4 subjek yang ditekankan untuk anak-anak kuasai kemahiran ini adalah melalui mata pelajaran seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan juga sains. Walaupun begitu, walaupun ditekankan pada mata pelajaran seperti itu, namun mata pelajaran lain amat penting dalam perkembangan murid, sama ada dari segi intelektual, psikomotor dan juga afektif. Jadi
Cikgu berharap anak-anak dapat menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran yang baru ini dan seterusnya meningkatkan keupayaan anak-anak ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi cukup setakat ini terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa penjaga murid tahun 1 sesi persekolahan 2022/2023. Saya Cikgu Sultan binti Abang selaku penolong kanan hal murid di sini ingin menyampaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan hal murid. Yang pertama, semasa hari pendaftaran di mana semua ibu bapa telah diedarkan borang iaitu borang maklumat murid ataupun nama singkatannya BMM. Borang tersebut hendaklah diisi dengan lengkap dan kepelkan ke semua dokumen-dokumen yang dikehendaki dan hantar borang tersebut pada tarikh yang telah ditetapkan. Saya ulangnya, borang maklumat murid hendaklah diisi dengan lengkap, kepelkan ke semua dokumen-dokumen yang dikehendaki, hantar pada tarikh ditetapkan. Okey. Pada borang tersebut salah kepelkan maklumat penting mengenai kod-kod yang tertentu yang perlu diisi, lebih mudah untuk ibu bapa memahami. Okey, untuk borang maklumat murid akan menentukan sama ada anak-anak tuan-puan layak untuk mendapatkan sebarang bantuan, sama ada dari segi bantuan rancangan makanan tambahan ataupun RMT, bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin ataupun singkatan DEKWAM, bantuan awal persekolahan BAP dan program susu sekolah. Sebab itu saya katakan di sini, saya tegaskan di sini, borang BMM mesti diisi dengan lengkap dan mesti dikepilkan dokumen-dokumen yang dikehendaki. Borang ini akan menentukan, sekarang maklumat yang ibu bapa isikan akan menentukan sama ada anak tuan-puan layak untuk mendapatkan sebarang bantuan. Okey. Yang kedua, ketidakhadiran. Semua murid tahun 1 wajib hadir ke sekolah pada setiap hari persekolahan, kecuali kalau anak tuan-puan demam, sakit dan sebagainya. Dan sekiranya anak tuan-puan sakit, demam dan sebagainya, ibu bapa atau penjaga perlulah menulis surat kepada guru kelas tersebut dengan menyatakan anak tidak hadir ke sekolah disebabkan sakit, demam dan sebagainya. Dan ibu bapa kena tahu juga di sini, anak tuan-puan yang tak hadir lebih daripada 3 hari kami anggap adalah ponteng, sebab kami tak ada terima pun apa-apa berita daripada ibu bapa. Dan surat amaran pertama akan dikeluarkan. Sekiranya ibu bapa juga tidak memberitahu apa sebab anak tak hadir untuk tempoh 3 hari, sehingga kami keluarkan surat untuk tempoh yang 7 hari, surat kedua, amaran yang kedua, dan kami masih beranggapan anak tuan-puan adalah ponteng. Dan seterusnya sehinggalah amaran yang ketiga dalam tempoh 14 hari masih kami tak terima apa alasan sebab anak tuan-puan tak ada ke sekolah. Kami beranggapan anak tuan-puan tidak berminat untuk hadir ke sekolah dan kami cuba hubungi ibu bapa, sila berjumpa dengan PKM. Okey, kalau rasa tak berminat ke sekolah, kena beritahu dengan jelas supaya kita boleh nyatakan sebab untuk pengetahuan semua ibu bapa dan penjaga murid tahun 1,
kehadiran murid sekarang kita menggunakan sistem e-kehadiran di mana dia dibuat secara online. Jadi sekiranya anak tuan-puan tidak hadir, okey, tanpa sebab, maka dalam e-kehadiran dalam sistem aplikasi data murid ataupun APDM, okey, kami akan letak di sana tidak hadir tanpa sebab. Dan kalau tak ada sepanjang tempoh 3, 7 hari, 14 dan seterusnya, maka kami akan disoal siasat oleh pihak PPD Kuching di manakah perginya murid tersebut. Lepas tu saya mohon bersama semua ibu bapa penjaga murid, kalau anak tidak hadir ke sekolah, kena beritahu guru kelas, tulis surat. Sebab kita nak ada bukti kenapa murid tidak hadir ke sekolah. Ya, sebab kita ni berurusan dengan pihak PPD Kuching, saya selaku PKM yang akan menjelaskan ya sebab ketidakhadiran anak tuan-puan nanti. Okey. Perkara ketiga tentang pakaian seragam sekolah, di mana semua murid ya tahun 1 dan tahun 2 hingga 6 adalah wajib untuk memakai pakaian seragam sekolah. Saya rasa perkara ini saya tak berjelaskan terlalu detail. Ibu bapa pun dah tahu, sesiapa yang ada anak lebih daripada seorang dua tu tahu kan bagaimanakah pakaian seragam sekolah yang wajib dipakai semasa hadir ke sekolah. Okey. Dan yang keempat ya, semasa hari pendaftaran juga saya rasa ibu bapa sudah pun menerima ya tentang peraturan sekolah yang hanya sekeping ya. Okey, saya harap ibu bapa kena baca dengan teliti apakah yang terkandung dalam peraturan sekolah tersebut ya. Saya akan ambil yang penting ya, di mana murid tidak dibenarkan membawa benda-benda tajam seperti gunting, pisau dan sebagainya, dan juga murid tidak dibenarkan untuk membawa telefon bimbit ke sekolah. Okey, dan murid juga tak benarkan untuk membawa buku-buku yang lucah yang tak ada kaitan dengan pembelajaran di sekolah, tak dibenarkan untuk membawa vape, rokok dan sebagainya. Saya rasa banyak lagi saya akan telah nyatakan ya, dalam peraturan sekolah tersebut. Saya mohon ibu bapa bacalah dengan teliti. Ya, okey, sekiranya anak-anak tuan-puan melanggar peraturan tersebut ya, tindakan sekolah ya, kami akan ambilkan. Okey. Dan yang kedua tentang tata cara peraturan SK Astana, dan saya juga mohon ibu bapa penjaga mohon baca dengan teliti. Saya rasa di situ ada 12 helaian ya. Okey, baca dengan teliti satu persatu. Setelah ibu bapa penjaga murid memahami tentang isi kandungan tersebut, saya mohon ibu bapa dan murid tersebut sila tanda tangan pada lampiran disediakan. Dan lampiran tersebut, sekeping tersebut akan diserah kepada guru kelas menunjukkan ibu bapa telah memahami tentang tata cara peraturan SK Astana. Okey. Yang kelima, tentang murid hadir ke sekolah ya. Okey. Mungkin bagi ibu bapa yang dah ada anak terlepas, dia akan faham ya. Okey, setiap murid nanti kita akan sediakan iaitu tentang QR code untuk kehadiran ya. Sebab untuk JPN Kuching Sarawak, kita masih lagi mengekalkan peraturan 3.0 iaitu masih mematuhi SOP sedia ada. Iaitu setiap pagi murid akan diambil bacaan suhu dan dia akan diambil kehadiran murid ya. Okey, untuk kalimat ini mungkin tahun 1 belum dapat kita sediakan. Okey, kalau nanti dah semua dah diselesai, okey, setiap murid tahun 1 akan diberikan satu tag tentang QR code untuk kita scan ya kehadiran murid. Juga kita akan ambil scan tentang suhu badan murid. Dan satu saya nak ingatkan di sini ya,
para ibu bapa, sekiranya anak tuan-puan atau penjaga tidak sihat, demam, sakit, batuk, ya, resema, mohon tak perlu dihantar ke sekolah. Ya? Okey, tak perlu hantar ke sekolah. Kalau dah tahu anak-anak tu demam, sakit, batuk, sema dari rumah, tak payah hantar ke sekolah. Okey? Tetapi ibu bapa kena tulis surat ataupun telefon guru kelas tersebut menyatakan anak tidak boleh hadir ke sekolah atas sebab tersebut, supaya mudah untuk guru kelas mengisi dalam e-kehadiran FPDM. Kenapa contoh ahli tak hadir? Di situ dalam sistem e-kehadiran FPDM banyak dinyatakan tidak hadir bersebab kena demam, tidak hadir sebab dia apa lagi? Pergi ke luar negeri, pergi bercuti, kes COVID dan sebagainya. Bisa mohon kerjasama ibu bapa, tolong ya beri kerjasama ya. Kalau dah tahu anak tu demam, tidak sihat, sesema, batuk, jangan hantar anak ke sekolah. Ya, okey. Memang tidak digalakkan lah. Okey. Okey. Dan seterusnya lagi. Sekarang ni kita fahamkan, okey, kita masih mengekalkan peraturan 3.0, kita masih ada SOP dalam peraturan 3.0 di mana ibu bapa memang tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah. Ya? Okey, kecuali atas urusan resmi, atas kebenaran pihak sekolah. Maksud di sini pada hari pertama nanti 21 Mac ya, ibu bapa yang menggunakan gate B, okey, kenderaan dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Tetapi ibu bapa tak dibenarkan menghantar anak sampai ke bilik darjah. Sebab nanti kami guru-guru yang akan bawa anak pergi ke bilik darjah. Begitu juga dengan penggunaan gate A. Gate A, untuk pengetahuan ibu bapa yang baru mendaftar anak SK Astana, gate A tu hanya untuk kenderaan yang masuk, staf SK Astana dan juga ibu bapa daripada murid berkeperluan khas. Okey, dibenarkan masuk. Dan sekali ibu bapa menghantar anak menggunakan gate A, maka kenderaan ibu bapa tersebut tidak dibenarkan masuk dan kami guru-guru akan membantu membawa anak tuan-puan untuk masuk ke kelas tahun 1. Tak perlu risau ya, keselamatan anak tuan-puan insya-Allah terjaga dan selamat. Ya, kami ada guru bertugas setiap pagi di setiap gate A dan gate B. Ya, jadi sebarang pertanyaan ataupun kalau kurang jelas tu, okey, para ibu bapa boleh hubungi pihak sekolah ataupun boleh hubungi terus dengan saya PKM ya. Okey, jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ustazah Isufiah binti Syafi'i, penyelaras program transisi tahun 1 bagi sesi 2022-2023. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada murid-murid tahun 1, ibu bapa dan penjaga ke SK Astana. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga kerana memilih SK Astana sebagai destinasi pendidikan dan pembelajaran anak-anak. Bagi ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang pertama kali mempunyai anak tahun 1, sangat penting untuk mengetahui kenapa anak-anak tahun 1 harus melalui minggu transisi. Untuk sesi 2022-2023, minggu transisi akan dilaksanakan selama 4 minggu bermula pada 21 Mac sehingga 15 April 2022. Jadi sepanjang minggu transisi berlangsung, sesi PDPC iaitu pembelajaran formal di dalam kelas tidak akan berlaku kerana ada program khas yang dirancang sepanjang tempoh ini bagi memberi persediaan kepada murid tahun 1 dalam menduduki sesi pembelajaran sebenar di dalam kelas.
kenapa perlunya program transisi? Okey, yang paling penting sebab mengapa kita mengadakan minggu transisi adalah ia merupakan minggu untuk penyesuaian diri. Seperti mana yang kita tahu, murid tahun 1 ni adalah merupakan murid prasekolah yang sebelum ini berbeza corak amalan dan juga aktiviti di sekolah. Jadi mereka harus melalui satu fasa, iaitu fasa penyesuaian diri sebelum sesi pembelajaran secara formal berlaku di dalam kelas. Okey, apa penyesuaian diri yang dimaksudkan? Okey, penyesuaian diri iaitu yang pertama sekali adalah penyesuaian diri dengan kawan. Yang mana mereka akan berjumpa dengan ramai kawan-kawan yang baru yang mungkin mereka tidak pernah berjumpa sebelum ini. Jadi apabila ada penyesuaian diri dengan kawan-kawan, sesi pembelajaran ni akan lebih menyeronokkan dan mereka dapat menerima pembelajaran pada hari itu. Okey, yang kedua adalah penyesuaian guru dan kelas. Okey, waktu pra semua subjek diajar oleh seorang guru sahaja. Berbeza dengan kelas perdana yang mana guru-guru akan bertukar setiap kali berlakunya pertukaran mata pelajaran. Jadi anak murid ini, murid tahun 1 ni kena sesuaikan diri dengan suasana yang baru ini. Untuk pengetahuan ibu bapa juga, terdapat dua konsep cogang kata ataupun tema sepanjang minggu transisi ini. Yang pertama, minda cergas, dan yang kedua, mata bercahaya. Minda cergas membawa maksud kemampuan murid tahun 1 dalam membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara aktif melalui semua aktiviti yang kita rancang. Manakala mata bercahaya pula adalah merujuk kepada perasaan dan juga keseronokan murid itu untuk terus belajar bersama kawan dalam suasana dan juga persekitaran bersama dengan guru-guru yang baru. Sepanjang minggu transisi berlangsung, murid-murid akan dibimbing dan terlibat dalam aktiviti berbentuk rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti suaikana, aktiviti pembelajaran dan juga waktu rehat. Sekiranya PDPR ataupun pembelajaran di rumah berlaku, minggu transisi diadakan secara atas talian. Oleh itu, ibu bapa penjaga diingatkan untuk sentiasa merujuk dan berhubung dengan guru kelas bagi mendapatkan maklumat terkini. Dengan ini, semoga program transisi yang dirancang dan bakal dijalankan berjalan lancar dan semoga murid-murid menjadi anak yang cemerlang di masa akan datang. Dengan itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.